أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita masuk muka surat 569, iaitu beberapa ibrah ataupun ibarat dan pengajaran dari peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Anda tentu masih ingat di hari keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah airnya Makkah. Keluar dengan cara bersembunyi melalui lurah, gaun dan bukit untuk berhijrah ke Yathrib. Maknanya Nabi ni dia bukan lalu jalan biasa. Bila bukan biasa, bermakna dia adalah jalan yang sukar. Kalau kita jalan ke bukit pun, kita akan ikut jalan lurah ataupun jalan denai yang biasa dilalui oleh orang-orang yang naik ke bukit. Kalau kita cuba cari jalan lain, maknanya kita akan terluka. Terluka dengan duri, ranting. Silat hari bulan, kita akan bertembung dengan Maybank. Tak. Kalau bukan Maybank pun Fumakila. Faham tak? Itu bahasa, ya, bahasa apa panggil tak? Jadi maknanya dia akan jadi sukar lah. Sekarang ni pun kalau daripada Mekah ke Madinah, kalau kita lalu highway, tuan-tuan tengok apa tepi kiri kanan, pemandangan yang tidak bukan menyenang maksudnya. Bagi kita, oleh kerana kita berada di negara khatulistiwa penuh dengan hutan kelapa sawit, hutan hijau malar dan sebagainya, bukit yang hijau, ya, air terjun dan sebagainya, indah cantik. Tapi kalau kita lalu, tak ada. Padang yang dengan batu-batu kerikil, batu besar-besar timbul-timbul daripada permukaan. Lepas tu bukit-bukit yang kita nak cari sepohon kayu pun susah. Bukit dia tu gondol. Gondol bukan disebabkan di gondol kan, memang tak boleh, tak ada pokok-pokok, tak ada apa-apa tak. Tengok pun kita kata, oh macam manalah dulu-dulu tak ada jalan raya. Dia rentah jalan, padang pasir, bukit bukau dengan batu yang besar-besar, kerikil dan sebagainya. Bahkan bila Nabi balik hijrah, Nabi berhijrah, Nabi pusing ke belakang dulu. Maknanya undur ke belakang untuk mengabui langkah dan jejak-jejak musuh. Tak nak musuh ni dapat membaca perjalanan. Sebelum dan setelah berhijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus para sahabatnya pula berhijrah ke Yathrib. Jadi Nabi ni kira apa ni tuan-tuan? Antara orang Islam yang paling lewat berhijrah. Nabi pastikan semua sahabat-sahabat berhijrah dulu. Itu tanda apa? Tanda menunjukkan Rasulullah ni tidak takut. Biasanya kalau orang takut, dia dulu-dulu hilang. Macam kat Israel sekarang ada. Di mana Nantahayu? Natang tu dok mana? Dia tak ada dah kat Israel.
Awal-awal lagi dia keluar, kok mana dia sembunyi. Dah. Sepatutnya dia duduk kat depan lah tak? Ya, dia awal-awal lah lagi. Tak, Nabi tak. Maknanya Nabi tak takut. Nabi tak takut. Kalau Nabi takut, Nabi lah orang yang mula-mula keluar daripada Mekah. Tak, tapi tak. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi dulu. Sehingga kan Nabi ni tinggal Nabi Abu Bakar, berapa lagi sahabat. Ya, maka sebab itulah Nabi dikepung. Kerana umat Islam dah tak ada dah. Jadi maknanya bila proses hijrah, itu juga merupakan budaya umat Islam juga kena berhijrah. Kena berhijrah. Ya, bukan bermaksud hijrah tempat semata, tapi hijrah dari segi sikap, hijrah dari segi tahap ibadah, tahap ilmu, tahap kematangan, tahap kesabaran. Hijrah dalam bentuk bagaimana kita nak mengemudikan ujian dalam hidup. Pasti kita kena berhijrah. Ya, kalau dulu kita duduk seorang, kita hijrah jadi ada suami, ada isteri. Daripada ada isteri, kita hijrah ada keluarga. Tak, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Jadi kena sentiasa ada penghijrahan di dalam hidup kita, yang mana hijrah itu antara yang paling utama ialah al-muhajir man hajara manaha anhu. Ya, manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang berpindah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditegah oleh Allah Taala. Gitu. Ya, maknanya kita berdikit-dikit buang perkara yang Allah haramkan. Dulu tak datang masjid, mula datang masjid. Ya. Dulu datang lewat, sekarang cuba datang awal. Kalau kita datang lewat-lewat tuan-tuan, malu kepada peminat Coldplay. Pukul 5 pagi beratur dah cari tiket. Sini ada tak pukul 5 pagi datang ketuk pintu seorang? Ada tak? Tengok ke muka pun mencurigakan. Zamannya tak ada lah pukul 5 orang datang ketuk pintu seorang. Ada. Tok Siak pun masa tu duk peluk bini kat mak ni. Ada. Ada. Pukul 5 dah beratur dah tak ambil tiket tuan-tuan. Ya. Lepas tu boleh masuk ke tengah malam tu. Hujan tu. Boleh lagi tu. Hak duk depan sekali dekat tu 3,050 sen. 3,050 sen. 3,050 ringgit lebih kurang dak tiket dah. Hak duk saf pertama tu. Oh, tak sanggup beli 3,000 sebab apa? Saf pertama, afdal. Tak. Kau main lagi. Hujan pun hujan lah. Kata hujan tak apa ke? Hujan. Bukan hujan peluru. Kat Israel, kat Palestin hujan peluru. Kita ni hujan air. Tak. Apa kebarang dia kata. Tapi kalau datang ke Surat, hujan tak? Tak datang ke? Tak boleh. Ustaz kata uzur syar'i. Bak hujan nak datang masjid, uzur syar'i. Ya, kalau pergi tengok bola hujan, alah, hujan. Takkan takut ke hujan. Tak. Pergi kerja, lebat macam mana pun redah. Pung naik motor tu berhenti kejap pakai baju hujan dah. Redah lagi. Pung sanggup tu. Takut terlewat, takut bos marah. Tak. Tapi kalau hujan lebat tak datang dah masjid. Confirm tak datang. Tak. Dia kata uzur syar'i, dimaafkan. Gitulah manusia dah. Kalau bab keperluan dia tak kisah. Tapi kalau bab untuk agama dia pandang ringan-ringan saja. Sepatutnya tidak. Untuk agama ni kita sanggup berperang. Untuk agama ni kita sanggup bermati-matian. Dia sahabat duk makan ni, duk makan buah tamak. Dia tanya Rasulullah, kalau aku perang sekejap lagi, kalau aku mati, di mana tempat aku? Rasulullah kata, fil jannah. Kamu dalam syurga. Tak dah habis makan kurma, dia lempar. Dia pergi perang tu tak. Gugur syahid. Kalau kita lah duk makan nasi lemak. Ya, contohlah zaman kita duduk zaman Rasulullah. Kita duk makan nasi lemak. Tanya Rasulullah, kalau aku perang sekejap lagi, mana? Fil jannah. Habis dulu makan nasi lemak. Siap menambah. Dah, nasi lemak pula, nasi lemak janda. Lagilah. Dah. Tambah dulu. Dia kata nak perang kena kuat boh. Makan nasi lemak low. Kalau kita dah alasan kukuh. Dia kata antara nak pergi solat ada makanan dihidang. Makan dulu. Mas mayang makruh. Oh, pandai bab-bab gitu. Dah.
Jadi maknanya tu kata kena hijrah. Mereka berhijrah meninggalkan harta benda, kaum keluarga dan tanah tumpah darah mereka semata-mata demi menyelamatkan Islam, agama yang mereka miliki. Sebab tu bila Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan, ya, ada barang dagangan Quraisy yang melintasi perjalanan nak pergi ke Syam, ditahan oleh tentera Islam. Ya, sebab apa? Sebab Islam nak rampas balik harta yang milik umat Islam yang dahulu mereka telah ambil, mereka rampas. Maknanya tuan-tuan, kalaulah delegasi perdagangan Quraisy pun ditahan umat Islam kerana dengan harta ini menyebabkan mereka jadi kuat, maka itu yang kemudian berlakunya perang Badar. Jadi salah tak kalau kita memboikot barangan-barangan yang boleh memperkasakan dan kekuatan Israel. Termasuklah barangan-barangan lah yang pernah kita duk pakai. Memang kita dah jadi biasa lah. Makanan dia dah daripada dulu sampai sekarang. Keluaran Nestle, dah Milo, Nescafe, itu memang dah jadi darah daging kita. Dah. Ya, tapi bila kita ingat kepada peristiwa ini, mulalah kita cuba ubah-ubahkan. Daripada makan Nescafe kita cuba ubah. Makan redik mais cawan ke, tukar minuman apa-apa yang barangan umat Islam ke, apa teh ke apa ke, gitu. Jadi mereka sanggup tinggalkan harta benda. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 200 200 berapa ya? 214 ke 207 gitulah. Allah Taala sebut wa minan nasi may yashtari nafsahu batigha'a mardatillah. Ada di kalangan manusia yang mencari keredaan Allah. Mereka sanggup meninggalkan harta benda mereka semata-mata limardatillah, untuk mencari redha Allah Taala. Gitu ya. Nah, sekarang mereka itulah yang kembali semula ke tanah tumpah darah mereka, pada keluarga dan harta benda mereka. Kiranya sebelum itu mereka dari golongan yang sedikit, nah sekarang mereka adalah daripada golongan terbanyak. Dahulu mereka lemah, tetapi sekarang gagah. Bukankah sekarang mereka telah berhadapan kembali dengan orang-orang yang mengusir mereka dengan bengis dan sombong, tetapi tunduk merendah, terhina sesudah itu. Bila Nabi pergi pula ke Mekah pada tahun yang ke berapa tu, ke-8, ke-7, dalam keadaan yang bertukar karakter dan bertukar keadaan. Dulu mereka keluar dengan lemah, sekarang mereka datang dengan kekuatan. Mereka datang dengan kemuliaan. Mereka datang dengan suatu kumpulan yang digeruni, suatu kumpulan yang tak pernah terkalah. Tak pernah terkalah. Tak. Gitu. Macam juga sekarang ni, di Gaza tu ada tentera yang tak pernah kalah dengan Israel. Adakah tentera itulah yang akan menjadi pendukung kuat kepada kedatangan dan kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa? Sebab Nabi kata akan didukung oleh satu kumpulan batalion tentera yang tak pernah terkalah. Agak-agak tentera mana tu? Hamas berjuang dengan berbagai-bagai teknik perang yang hebat-hebat. Kadang-kadang melalui terowong, kadang-kadang melalui perisikan, kadang-kadang melalui udara, lautan, daratan, macam-macam, sampaikan membingungkan Israel. Sehingga kan sekarang pokok tentera Israel ni ada yang sampai trauma. Dia kata dia berhadapan dengan tentera yang lut sina. Tembak tak lut, tapi bila mereka tembak balik, hancur tentera Israel. Maknanya tentera daripada mana tak tahu. Adakah itu tentera-tentera daripada para malaikat-malaikat Allah? Sebagaimana pernah berlaku di zaman perang Badar. Allah turunkan 5,000 malaikat. Mula-mula Allah turunkan 3,000, kemudian ditambah lagi 5,000 yang bertanda dengan jubah hijau dan serban hitam. Turun membantu. Baru angkat pedang, kawan tu dah rebah dah. Gitu. Inilah tentera yang dibantu oleh Allah Taala.
Berikutan peristiwa itu, penduduk-penduduk Mekah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Ada, dia mulanya start daripada lepas Hudaybiyah tu. Masa tu tak boleh pergi lagi umrah sebab janjian Hudaybiyah tu tak. Kemudian lepas tu dia suruh setahun kemudian. Jadi kalau Magbi masa tu bulan Zulhijjah, dia datang bulan Zulhijjah tahun yang ke-6 ujung tu. Jadi masa mereka pergi umrah tu, masa itulah mereka pergi berjumpa dengan sanak saudara mereka, kerabat-kerabat mereka. Masa tu dah ramai dah masuk Islam. Tapi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka dah pergi jumpa sahabat andai, kawan, taulan dan sebagainya. Ada yang dah masuk Islam dan ada yang dah nampak minat dengan Islam. Ramai dah masuk. Sebab tu bila tentera Islam masuk tahun untuk Fathul Mekah ni, dah ramai dah yang Islam. Dan ramai dah yang mengenali kedudukan Islam. Gitu. Jadi penduduk Mekah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Sebagaimana ayat surah Iza Jaa Nasrullah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Faujun ka'annahum fauj. Dalam surah Al-Mulk kita akan jumpa perkataan faujun. Ya, fauj. Ini afwaja, berbondong-bondong. Akan masuk manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ni dia. Ramai yang masuk. Sebab tu kita ni kena jadikan Islam tu gah. Selagi dia lemah, orang kafir pandang dalam keadaan hina pada kita. Bahkan bukan kata orang kafir je pandang, orang yang munafik mencabar Islam sampaikan di peringkat undang-undang pun dia cabar. Yang cabar tu umat Islam ke? Tapi munafik. Ya, cabar undang-undang syariah Islam di Kelantan, di Selangor. Yang cabar tu bukan orang kafir. Kerana kita berada dalam kondisi keadaan yang lemah. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yang tinggi, semua orang akan celak mata. Semua orang akan nak berkenalan dengan Islam. Sekarang ni pun apabila orang melihat, dunia melihat bagaimana kezaliman yang sebenarnya, teroris yang sebenarnya, kejahatan yang sebenarnya datang daripada Israel dan Amerika, ramai dah masuk Islam. Ramai dah masuk Islam. Tapi kalau kita tonjolkan lagi Islam yang kuat, Islam yang bersih, Islam yang hebat, dengan knowledge dia, dengan kebudayaan dia, dengan kehebatan, persaudaraan Islam, kelembutan Islam, ya, akan pasti lagi lah Islam itu akan dianuti dan diyakini. Sebab tu orang kafir dia tak nak undang-undang Islam didaulatkan. Sebab bila didaulatkan, pasti keadilan itu akan lahir. Kesaksamaan itu akan pasti tersebar, menyebabkan ramai yang akan masuk Islam. Tu yang mereka tahan dan sekat untuk melewatkan, nak delaykan kebangkitan Islam. Mereka cuba masukkan macam-macam budaya normalisasi, budaya Hinduisme, budaya hiburan, budaya ketamadunan. Mereka masukkan macam-macam pembangunan. Contohnya di Dubai. Mereka masukkan kekayaan daripada padang pasir jadi tempat yang hebat. Pada masa yang sama mereka masukkan juga hampir 100 juta orang bukan Islam untuk mengecilkan pengaruh Arab dan sebagainya. Ini yang telah berlaku. Sejak daripada 1916 lagi apabila British masuk dekat Palestin. Dia nak supaya dia panggil komuniti ataupun kekuatan Islam tu dilemahkan, maka dia masuk orang bukan Islam, termasuklah Yahudi. Ada dia masuk. Kemudian pada masa itu juga mereka menghapuskan etnik-etnik Islam yang telah dirancang dan yang telah dibuat. Kalau dekat Palestin awal-awal dulu diserahkan pada Sir Henry Gurney. Dia membunuh ratusan ribu umat Islam kerana mengenang jasa dia itulah British. Lantik dia menjadi persejarah tinggi di Malaya ketika itu. Dia datang ke Malaya. Dia buat cara yang sama
Bagaimana nak mengurangkan dan melemahkan Islam di tanah Melayu dengan memasukkan orang bukan Islam. Masuk orang bukan Islam daripada India, daripada China, menyebabkan dia menjadi tentangan yang hebat. Sebab itulah mereka duduk di tanah Melayu ni puluhan tahun dah, tapi mereka tak berminat dengan Islam. Banyakkan masuk Kristian, ada masuk Islam. Sehari gini akhir sekali ditembak, ya, mati. Ulama-ulama Mesir, ulama-ulama di luar negara mengucapkan terima kasih kepada Malaya ketika itu. Kerana ini bapa kejahatan, dah dibunuh di Malaya. Dia jahat sangat ni. Ya. Tapi kita angkat dia. Ya. Kerana kita tidak mengenal dan mengetahui tentang sejarah. Disebut berikutan peristiwa itu penduduk Mekah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Bukankah Bilal Al-Habashi yang berkulit hitam dahulunya diseksa memanjang, ya, dipanas terik oleh musyrikin. Nah, sekarang Bilal itulah yang sekarang Bilal itulah dengan bangganya naik ke atas bumbung Kaabah, melaungkan dengan suara yang kuat, dengan kuat suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab tu kalau kita ni berjalan mana-mana, tuan-tuan, tak nampak je menara masjid, ya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik je kawasan tinggi bukit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukit tu tinggi, tapi Allah Maha tinggi. Nampak menara tu tinggi, Allah lagi tinggi. Ada. Kita kalau pergi KL nampak menara KL, apa jadi? Tak, mencicak. Oh, tak, mencicak. Orang suruh takbir kau mencicak. Allah, wah, yo. Oh, ada. Jadi naikkan kebanggaan dalam diri kita pada Allah. Besarkan Allah. Bukan besarkan bangunan yang tinggi itu. Di Mesir, piramid yang umurnya ratusan tahun dibina dengan suatu teknologi yang sampai hari ini orang duk kaji. Macam mana dia naik bungkah-bungkah yang bertantan tu. Lepas tu buat macam-macam lah teori. Dia kata alien lah. Kok mana alien tak tahunya. Alien ada yang duduk gambar-gambar dulu tu. Semuanya apa yang dibuat oleh Perancis. Pupuk ni ada. Lepas tu dia kata alien. Alien kok mana ni? Atas muka bumi ni tak ada benda lain yang diberi tanggungjawab oleh Allah. Sama ada manusia dan jin. Tak. Jin manusia. Tak. Jin mana pandai buat teknologi-teknologi macam kita ni. Ya. Dia pun berkongsi tempat dengan kita. Allah bagi akal. Memanglah jin pun ada akal. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanu la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Taala sebut ni, maknanya jin pun ada akal. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sediakan ke dalam neraka jahanam tu kebanyakan daripada jin dan manusia. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, maknanya ada akal, tapi mereka tidak mahu memahami. Mereka ada telinga tapi tak nak mahu mendengar. Mereka ada mata tapi mereka tak nak ambil. Dan mereka tak nak melihat. Ya, ini untuk makna akal itu. Fungsi akal. Tak. Maknanya jin syaitan pun ada akal, ada nafsu, ada kehendak. Jadi bila ni naik atas Kaabah tu. Bila ni dia datang daripada Utopia, daripada Habsyi, kulit hitam, rambut kerinting. Ya, kalau hak datang Malaysia ni orang panggil awang apa? Awang gelap ke apa? Ya, jadi awang hitam ke benda-benda. Tapi itu yang jadi orang perempuan minat, tak tahulah kenapa minat. Kok mana dia minat dah. Nak kira dengan kita lawa kita lah dah. Tapi tak tahulah. Awang hitam ni. Memanglah popo dia ni dari segi tenaga tu memang kuat lah. Semua pelari-pelari dunia semua datang daripada Afrika. Ben Jensen, Mike Tyson, Muhammad Ali.
Semua berasal daripada Afrika belaka tu, orang hebat-hebat belaka. Kalau olahraga bola keranjang ada. Kebanyakan orang-orang dia je. Kita lompat 3 kali, dia baru gitu je. Tu je. Ya. 3 kali langkah kita baru selangkah dia. Takkan kita boleh menang, ada. Tu dia. Ya. Bilal bin Rabah ni tak ada nilai di zaman kafir Quraisy. Tapi Nabi berbaik dengan Bilal. Nabi pergi tolong Bilal. Uli, tepung, masak gandum. Tak sampai Bilal ni jatuh cinta pada Nabi. Sebelum dia masih Islam lagi. Sebab tu dia kasih sungguh pada Nabi. Di saat orang lain hina dia, di saat orang lain tak nak berkawan dengan dia, Rasulullah datang berkawan dengan dia. Bayangkan Nabi ni bangsa Quraisy. Bangsa yang dihormati. Di Mekah ni ada 3 bangsa. Kalau kita kata kerabat raja lah. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan Bani Khuzaimah. Ada. Abu Sufyan tu Bani Kilab. Ya, manakala Abu Lahab ni Bani Khuzaimah. Tapi dia dengki pada Nabi ni, sebab walaupun Nabi ni kira kerabat dia juga, tapi dia kata Bani Hashim ni asyik-asyik dapat ke dia belaka. Pembekalan kota Mekah dapat ke dia, pemerintahan dapat ke dia, duk bagi minum ke orang ke bukan. Bani Khuzaimah tak dapat. Tu yang dia dendam dengki pada Nabi tu. Tak. Dia kata pokok dia je dapat belaka. Kita tak dapat, dia kata. Jadi dia rasa terharu lah tak. Orang mulia nak berkawan dengan dia. Oh, batu Bilal tak boleh duduk di Madinah. Bila wafat Nabi dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Dia punya nostalgia dia terlalu mendalam. Di saat orang lain buang dia, Nabi lah kasih kat dia. Oh ya Allah, tuan-tuan. Dia punya orang kata dia panggil apa ya? Value apa? Apa dia? Sentimental value. Oh ya Allah, tak. Tu orang kata tak, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan tempat bercinta. Cik, jatuh cinta ke? Tak. Tu dia. Gitulah. Jadi nak gambarkan Bilal bin Rabah ni dia naik atas Kaabah. Apa pengajaran yang kita boleh bagi tahu? Pertama, yang kedua maksudnya Kaabah tu bukanlah tempat manusia sembah. Mana ada patung-patung dan suatu arca ke ataupun suatu binaan yang disembah oleh manusia, manusia pijak-pijak benda tu. Tak. Umat Islam dia Kaabah yang atas jadah ni dia pijak-pijak je. Sebab Kaabah tu bukan berhala. Allah Ta'ala Nabi suruh Bilal naik atas Kaabah tu. Duduk atas bangunan Kaabah tu. Sebab tu dulu mana ada speaker ni. Azan menggambarkan Kaabah tu bukan tempat mulia. Tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Batu Hajarul Aswad. Dia hanyalah batu daripada syurga. Tak ada apa-apa. Tapi dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kucuk. Sehingga Abu Bakar Umar kata, kalau aku tak pernah tengok Nabi kucuk engkau wahai Hajarul, aku pun tak ingin nak kucuk. Tak ada apa-apa supaya manusia datang ke Kaabah. Jangan duk berebut. Ini orang duk zamah-zamah. Dah penuh nak juga pergi kucuk kawan tu. Yang suami kat rumah tak kucuk-kucuk. Mana lebih afdal? Hajarul Aswad ke suami di rumah? Kucuk lah. Suami kat rumah lah yang afdal lagi kucuk. Ini suami geli. Dia tak tahu hak kucuk Hajarul Aswad tu macam jenis orang. Duk mari gitu kucuk tu. Tak biasa geli dah. Contohlah dah. Suami kat rumah kekeringan kasih sayang. Kegersangan dah. Lepas tu bila dia nak cium suami dia, tuan-tuan? Bila mati. Nak cium. Dah. Belum cium lagi ni. Dah. Ya Allah, hari-hari kau tidur kenapa tak cium? Suami pergi kerja cium lah. Dah. Ini nak tunggu raya setahun sekali, payah, tuan-tuan. Sibuk nak cium Hajarul Aswad. Dah. Tapi kalau ada kesempatan yang lengah nak cium, tu tak masalah lah dah. Ini berebut benda yang sunat je. Gitu. Tak payahlah. Kalau nak nampak orang penuh tak payahlah. Pakai lambai je lah. Ya, lambai je lah. Bukan kata tak nak, tapi keadaan tak mengizinkan. Dah.
Kalau tengah malam datang lengang, pergilah nak kucuk, nak cium ke apa ke dah. Jadi itu gambaran dia, bahawa Kaabah itu bukan tempat kita sujud, tapi tempat arah, ya, arah untuk menemukan titik pertemuan seluruh dunia ke satu sudut untuk menjadikan dia sebagai satu kesatuan. Kita arahkan ke Kaabah, arahkan ke Kaabah, gitu. Sebab tu bila kita duduk atas kapal terbang pun kita tak terlentang atas lantai kapal tu untuk sujud ke bawah. Kita tetap berdiri juga. Sebab kita bukan sujud binaan tu. Ya, tapi kita menghalakan arah. Begitu. Orang itulah juga dahulunya bersuara lemah, tidak bertenaga kerana tenat diseksa, menyuarakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Bila ni tuan-tuan? Di bawah tuan dia Sumayyah. Ya, bukan Sumayyah. Apa ni, Umayyah tak silap dah. Dia seksa Bilal ni. Jemur tengah padang. Padang pasir, bawah tu pasir yang panas. Tuan-tuan tak? Kalau panas kat kita ni boleh tahan lagi. Panas pada pasir Mekah ni hak kena 40 Celsius. Hak pergi sampai 40 lebih Celsius tu. Menafas pun rasa lemak, rasa sesak nafas. Dia jadi macam lemah je tu. Lemas. Ya, belajar kat Mesir dulu pun time panas memang rasa lemas. Lemas kerana panas sangat ni, rasa macam dia punya haba dia panas sungguh. Kena pula mari pula dengan dia punya dia panggil apa? Habuk dia tu. Kadang-kadang tak nampak pemandangan ni. Bila kena taufan pasir ni, debu dia tu. Panas. Yang Mekah pula tempat yang terdedah. Dia panaskan ataupun dia jemur tengah panas. Lepas tu tak padan dengan tu. Dia tindas pula, dia tindih pula dengan batu besar. Allah, sampaikan mengalir, bukan peluh saja tuan-tuan. Lemak-lemak dalam badan bila mengalir keluar. Bila hanya mampu sebut ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang satu. Allah yang aku tauhidkan. Masya Allah. Tak? Orang ni lah, susuk tubuh ni lah yang naik, yang Nabi bagi kemuliaan untuk diklamasikan suara kebebasan dan kemerdekaan. Angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tu pengorbanan orang dulu-dulu dah. Sampai macam tu, ahadun ahad. Kita pun lebih kurang juga lah, hebat dah. Bila hari cuti ahad ni, isteri gerak semayang subuh. Abang, nak subuh dah ni. Kita pun ahad. 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 Dah. Maknanya apa? Kamu kena faham lah hari ni ahad cuti. Tak payahlah duk gaduh-gaduh. Cuti ahadun ahad. Ahadun. Biasa kan bangun awal kerana kerja. Tak? Pukul 5 tu bangun dah. Ni isteri gerak. Tak? Pukul 5:30 dia gerak. Biasa pukul 5 bangun dah kerja. Lompat daripada katil tu. Lewat ni. Dah. Mandi 1 minit. Pakai 1 minit, 2 minit. Lepas tu orang lelaki tengok orang perempuan tengok lelaki dia laju ya. Dia 1 minit tu baru buka pakaian baru. Kita 2 minit tu dah settle dah. Dah tak kereta dah. Laju. Tapi ahad tak begitu. Ada. Isteri gerak abang. Subuh, kuliah subuh ada hari ni kan? Ahad. Tu beza kita dah. Ahad juga. Ada. Tapi ahad kita holiday. Allah Rabbi. Lemahnya kita tak. Setiap yang mendengar tunduk diam bertafakur. Orang Islam lalu dengar je lah bertafakur. Sebab apa? Dalam kondisi yang begitu bahaya. Ya, kalau pergi tolong, dengar yang tolong pun kena. Ada. Macam yang berlaku dekat Vietnam. Dia bunuh umat Islam, dia kerak-kerak badan umat Islam, dia bakar umat Islam, dia tembak umat Islam. Sampai umat Islam terpaksa menyelamatkan diri masuk ke gua-gua, gunung-gunung.
Bukit Bukau lari pergi ke negara seberang dan sebagainya. Ya, berlaku. Sudah pasti itu adalah satu hakikat yang unik. Ya, hakikat. Suatu benda yang orang kata yang pati dia. Pati dia. Dalam diri kita ni ada nilai hakikat dia. Sebab tu Allah akan sentiasa uji kita. Kenapa? Dia nak menjelmakan hakikat yang sebenarnya pada tubuh kita. Ada buah zaitun dibakar, direbus, dia apa semua tu, nak keluarkan hakikat daripada diri dia tu. Keluarlah minyak zaitun. Ambil bunga-bunga ros, kita rendam dalam air, masukkan dalam tempat steam dia, dibakar, keluar wap, mengalir wap tu, menitik tak minyak daripada bawang dia tu. Lahirlah ya bawang ros, minyak atar dan sebagainya. Dia nak keluarkan hakikat dia. Kita ambil kelapa, kita parut, kita perak, ya, kita keluarkan santan dia, kita bakar dengan api yang panas dalam masa berapa jam, pecah keluar hakikat dia. Tu minyak daripada minyak kelapa. Diri kita ni pun ada hakikat dia. Ya, sebab tu Allah uji kita nak keluarkan. Ada. Ya. Atromen, selagi mana dia tak sakit, dia tak jadi atromen. Tak keluar lagi hakikat dia dah. Tu dah. Bila dia dah jatuh terguling-guling kawan tu, dia mulalah. Dah. Ya. Zaman kita dulu nama apa atromen? Ayata dah. Ada peminat dia. Ayata bika atromen. Dah. Dia nak apa pengajaran dia tuan-tuan? Masa Ayata tu kecil, orang biasa, dia lawan dengan kapal terbang. Shoo shoo dah. Raksasa tu tepih gitu je. Cing dah. Kapal tu berguling jatuh. Dah. Maknanya dia faham dia takkan boleh lawan dengan raksasa. Tapi bila dia bertukar, dah. Bila dia tukar, maknanya dia tidak mengecilkan raksasa tu. Dan dia tak mengecilkan masalah yang berlaku depan matanya. Tetapi bagaimana nak hadapi dengan problem dan masalah dalam hidup, kita sendiri kena membesarkan diri kita. Sebab tu tuan-tuan, masalah yang datang pada kita, jangan hairan. Jangan terlalu gelabah. Ya, kamu takkan dapat hadapi masalah tu kalau kamu berjiwa kecil. Kamu kena besarkan jiwa kamu. Besarkan. Batu atromen dia besarkan diri dia, barulah dia boleh lawan dengan raksasa tu. Akhirnya raksasa tu dapat di ultrakan dah, hancur dah, besarkan. Sebab tu tuan-tuan dah. Ya, kalau jiwa kita kecil, kita takkan mampu hadapi masalah yang ada hari ini. Tu hari ini ramai mana orang yang kena trauma, anxiety, dah. Orang yang kemurungan sebab dia jiwa kecil. Jiwa kecil. Dah. Kalau kita ambil garam satu sudu, bubuh dalam cawan ni, bubuh air. Cawan air ni akan jadi pahit, masin. Ya. Tapi garam yang sama, satu sudu yang sama, kita tuangkan dalam kolah. Kita ambil air tu, kita boleh minum dengan senyum je. Sebab apa? Tak terasa. Sebab apa? Walaupun masalah tu sama je, garam sesudu juga, tetapi bekas dia tu, dah, hati kita tu umpama bekas dah. Kalau bekas kita kecil, garam yang sesudu tu pun akan memberi kesan yang begitu dahsyat pada kita. Tapi kalau hati kita sebesar kolah, marilah garam 2 sudu ke 3 sudu, tak jejas. Dah. Sebab tu kena besarkan hati kita ni. Maka tuan-tuan, transferlah jadi atromen. Transferlah. Maknanya transfer diri kita. Batu orang tanya, askar-askar, orang tanya penduduk Gaza, macam mana keadaan rumah kamu? Alhamdulillah. Macam mana anak-anak kamu walaupun ada dah yang meninggal dah mati? Alhamdulillah, mereka sedang berada bergembira dalam syurga sekarang. Mereka berjiwa besar. Dia pula bagi tahu pada kita, kamu semua negara Arab, negara umat Islam, jangan hiraukan kami. Kami sudah berada pada step yang benar. Tapi kesianlah pada diri kamu sendiri, yang kamu hanya menjadi OIC je. OIC. Hanya lihat je. Bukankah nanti Allah akan tanya kamu, apa yang kamu buat pada umat Islam? Apa yang kamu buat pada jiran kamu? Hari ini Allah uji jiran-jiran di sepadan mereka itu. Di mana perginya? Ya, Jordan di mana? Mesir mana?
Iraq mana? Iran mana? Yang datang tolong hanyalah seorang je. Ataupun satu negeri daripada jauh tu, Yaman. Mereka telah menggerakkan tentera-tentera mereka. Ya, ulama-ulama mereka bermimpi Rasulullah sedang beriringan dengan mereka menuju ke tanah Palestin. Ada. Mana lagi yang lain-lain? Jadi dia kata kami tak kisah dah. Tu Abu Ubaidah dulu-dulu dia kata ya muslimin, ya ikhwana. Sekarang dia tak panggil dah begitu. Ya, wahai Palestin, marilah kita teruskan istiqamah kita. Dah dia letih dah. Dok panggil. Tak datang juga. Dok berpeluk lagi dengan Amerika. Dok berpeluk lagi dengan Israel. Gitu. Jadi sebab tu kita kena kuat, berjiwa besar dengan takwa, ya. Sudah pasti itu adalah satu hakikat yang unik. Tak ada azan. Galik Bilal pun. Bila sebut nama Bilal dah, dia perasan dia tu nak naik atas Kaabah.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Wa bihi nasta'in, kita sambung sikit je lagi. Sudah pasti itu adalah satu hakikat yang unik. Tidak ada yang kedua. Itulah Islam. Jadi tuan-tuan, Islam tegas. Dak lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ya. Kalau kamu nak Islam, masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam keseluruhan. Jangan ambil sikit hak mana kamu suka, hak lain kamu buang, itu bukan Islam. Kalau kamu tak nak Islam, masuk kafir. Allah jelas Nabi sebut, dalam Quran pun sebut. Siapa yang nak masuk kafir, masuk kafir. Siapa nak Islam, masuk Islam. Tak, tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Ini masuk Islam, tapi condemn sana, condemn sini. Tak. Jadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Hari ini umat orang kafir duk diam diri je. Hak duk serang kita ni orang Islam juga. Ada. Yang duk kritik undang-undang Islam, Mahkamah Syariah di Kelantan, orang Islam juga. Yang cabar Mahkamah di Selangor, orang Islam juga. Ada. Kamu ni nak Islam atau tak nak Islam? Ada. Sepatutnya kitalah yang memperkasakan Islam. Ya. Sebab tu dalam Quran ni 6236 ayat semuanya cerita untuk Islam je. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ada. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Semua umat Islam punya. Tak ada pun satu ayat yang Allah bagi aturan kepada orang kafir. Menunjukkan bahawa orang kafir tak ada aturan dalam asas Islam. Kamu nak buat apa, kamu pergilah buat apa. Kamu nak berzina ke, kamu nak berjudi ke, kamu nak apa ke, itu tak ada. Terpulang pada kamu. Tak ada aturan. Yang dalam Islam ni, Allah bagi aturan untuk umat Islam. Dah. Hudan lil muttaqin. Quran ni petunjuk pada umat Islam. Orang kafir bebas. Dia nak buat apa, pulang. Ya, sebab Allah tidak memberi aturan kepada orang kafir. Jadi jelas, kenapa kita nak ikut? Setiap aturan ni tuan, di mana-mana ada aturan. Kenapa dengan Islam kamu tak boleh ikut aturan Islam? Masa kamu pergi sekolah, kamu kena ikut peraturan sekolah. Kamu pergi ke kolej, kamu ikut peraturan kolej. Kamu pergi universiti, kamu terpaksa kena ikut peraturan dan juga undang-undang industri. Bila kamu masuk pekerjaan, kamu kena ikut terma-terma dan syarat-syarat sebagai seorang worker, pekerja. Tak, bila kamu duduk di tengah jalan raya, di atas jalan raya, lebuh raya ke apa ke, kamu kena ikut undang-undang jalan raya. Kamu duduk dalam di mana satu tempat, kamu kena ikut tempat tu. Tiba-tiba bila kamu duduk dalam Islam, kenapa kamu tak nak ikut undang-undang Islam? Di mana salahnya? Di mana kongkongannya? Kalau undang-undang jalan raya kamu boleh ikut, kereta baru, kereta mahal, terpaksa RM90, RM90, RM90 juga bawa. Apa kebarang 90 bawa kereta besar tuan-tuan? Tak. Biar pulas, biar tekanlah sampai 18, 200, 16, 18. Tak. Ini terpaksalah bawa 90, gedik menung gitu. Ya Allah, tak. 110, paling kuat pun 110. Dah kalau kamu kata kamu nak bebas. Oh, dalam agama nak bebas, liberal. Kami nak liberal, kamu nak bebas. Kamu tak nak kongkongan agama. Oh, kalau gitu kenapa benda lain kamu nak kongkong? Ada. Dikongkong dengan benda lain. Ada. Dengan undang-undang jalan raya, dengan undang-undang income tax ni, undang-undang itu kamu ikut. Tiba-tiba hak kamu nak bebas betul-betul bukan kerana benda tu. Kamu nak bebas daripada agama. Ini ajuran dan ajaran daripada mana ni? Inilah ajaran-ajaran golongan-golongan yang anti kepada Islam. Mereka masuk dalam sikit-sikit untuk menghancurkan kekuatan Islam. Kita bodoh duk ikut dah. Dia ikut. Sebenarnya Islam tu dah mulia dah. Walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah lah kemuliaan itu, bagi Rasul dan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa antum a'lau in kuntum mu'minin. Kamu tu tinggi kalau kamu orang yang beriman. Alangkah bodoh dan dungunya. Ada. Dalam ni sebut alangkah bodoh dan dungunya. Boleh tambah lagi gobloknya. Ada. Mudah faham sikit goblok ada. Manusia yang berjuang.
Berkorban untuk bukan Islam. Orang kafir dia berjuang, dia pun mati juga, dia pun sakit juga, dia luka juga. Tapi dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat pahala, dia tak akan dapat syurga, dia tak akan dapat keampunan Allah. Tidak. In tamsaskum asal apa dia? Jika kamu luka, ya, in yamsaskum qarhum. Jika kamu luka, orang kafir pun luka. Ya, tapi kamu luka dapat pahala. Dapat ganjaran, dapat kedudukan. Tak. Tapi mereka luka, mereka mati, mereka berjuang dalam keadaan mati katak je. Gitu. Jadi sebab tu dia kata bodohnya orang yang berjuang bukan untuk Islam. Habis hidup dia, umur dia, usia dia, berjuang daripada muda sampai dah sekarang dah berumur. Rugi perjuangan macam tu. Ya, ingatkan berjuang nak angkat Islam, tapi berjuang nak angkat orang lain. Nak angkat agama lain, nak angkat kehidupan kebebasan yang lain daripada Islam. Itu adalah perjuangan yang kosong. Perjuangan yang tak ada nilai di sisi Allah. Allah kata dah, wa raditu lakumul Islam madinah. Aku hanya redha Islam sebagai agama. Dah, selain daripada Islam, kosong. Tapi itulah manusia ni dilalaikan dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan. Berapa lama boleh bertahan tu tuan-tuan? Berapa lama? Tak lama pun. Tapi kerana itulah, tak berapa nak fikir panjang. Bukankah perjuangan tidak kerana Islam itu hanyalah suatu waham, satu keraguan, ya, yang tidak ada hakikat ataupun realiti, malah tidak ada sebarang matlamat yang tepat. Israel hari ni tuan-tuan, dia berjuang atas dasar apa tak tahu. Dah. Ya, dalam kitab Talmud dia kata, ya, Nabi Musa kata, ya, kamu diberi antara sungai Nil dengan sungai Furat. Dia dah berjuang yang tu lah. Padahal masa zaman Nabi Musa ajak dia pergi ke Palestin, pokok dia tak nak pergi. Masa mereka sudah habis, ya, milik mereka masa tu, tapi mereka tak nak. Allah tarik balik lah. Tiba-tiba mereka berjuang benda yang bukan yang hakikat dalam kitab mereka. Mereka nak hapuskan semua tu. Sebab, ya, disebut dalam kitab mereka. Mereka nak ambil daripada Mesir sampai ke Iraq, sampai ke Iran, sampai ke Semenanjung Arab ni, mereka nak ambil semua. Cara mereka. Dalam Talmud, dalam Injil, dalam Zabur tak ada pun cerita tentang pokok Gharqad. Ia hanya diceritakan dalam hadis Nabi saja. Tapi mereka percaya. Hari ini mereka bakar kebun-kebun zaitun milik umat Islam. Kemudian mereka gantikan dengan pokok-pokok Gharqad. Simbol daun zaitun ada dalam bendera Palestin sebelum ni. Tapi mereka tukar, ya, jadi pokok Gharqad. Kenapa mereka percaya benda hak tak ada dalam kitab mereka? Percaya kok dia. Dia percaya kok. Dia tanam pokok Gharqad, ribuan jutaan pokok. Ni dia. Lepas tu mereka nak gali Masjid Aqsa kerana mereka kata di bawah tu ada Haikal Sulaiman. Ya, mereka nak bangunkan Haikal, bukan mereka nak bangunkan benda tu, mereka nak ambil benda yang bawah lagi tu. Di bawah tu ada librari yang orang kata yang kuno, yang menyimpan hampir 500 juta naskah. Termasuklah ya manuskrip lama, manuskrip sihir, untuk mereka gabungkan dengan kedatangan savior mereka yang mereka dakwakan sebagai raja, iaitu Dajjal. Baru ni dah turun dah dekat Bukit Jalil, mata satu. Dah tak lama dah tu. Kita tengok berapa ramai yang menjadi pengikut Dajjal. 75,000 bersorak, berhimpun dalam hujan pun, terkiar-kiar, terlompat-lompat. Tuan-tuan ada tak malam tu? Nampak macam cam. Tak mengaku tak apalah dah. Beratur tu yang siap tutup dengan baju hujan tu, takut orang kenal dah. Besar. Lepas tu nyanyi pula lagu Jerusalem. Hina Nabi Muhammad, kamu kena tunduk kepada kami. Membawa penyelamat. Ya, mereka merupakan ejen-ejen Yahudi. Ya, mereka akan menyebarkan di atas dunia supaya manusia-manusia umat Islam lalai dan lupa kepada tujuan hidup. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa.
Adakah kamu menyangka kamu ni ya afahasibtum annakum afahasibtum annama khalaqnakum, kamu menyangka kamu diciptakan dalam keadaan sia-sia? Adakah kamu diciptakan untuk hibur-hibur saja? Untuk makan-makan, seronok-seronok, terkinjai-kinjai, itukah kamu diciptakan begitu? Dah, bukan tu ciptaan yang Allah Ta'ala suruh kita dah. Ada lagi yang lebih besar. Tapi itulah manusia ni. Ya, dilalai-lalaikan dengan benda itu untuk dia lupa kepada tujuan utama dia. Tujuan umat Islam ni tuan-tuan yang paling asas ialah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kamu atas muka bumi nak suruh jadi khalifah. Menguruskan bumi dengan apa yang Allah turunkan. Kalau sekadar kita ni diciptakan untuk sembahyang, puasa, zakat, qiyam, tunduk, rokok, malaikat Allah dah ada dah. Lebih banyak daripada bilangan umat Islam. Umat Islam, orang manusia ni ramai, tapi hak Kristian, hak bukan Islam lagi banyak. Nah, Allah Ta'ala ni utamakan kelahiran manusia-manusia ni untuk jadi khalifah. Itu tujuan antara yang paling utama. Sebab kalau untuk sembahyang, puasa, zakat, ibadah, dah cukup dah para malaikat Allah. Dah buat dah benda tu. Dah buat dah. Mereka dah ada dah. Mereka tak pernah derhaka. Mereka tak pernah lalai. Mereka tak pernah cuai. Dah. Allah ciptakan. Allah turunkan Nabi Adam. Nabi Adam dah boleh seronok dah dalam syurga. Dah boleh sembahyang. Dah boleh puasa dah dalam syurga. Tapi Allah turun juga atas muka bumi. Nak suruh jadi pemerintah. Dah. Tiba-tiba kita didakyahkan. Jangan dekati politik. Jangan dekati pemerintahan. Sebab apa? Sebab mereka nak ambil. Mereka nak perbudakkan kita. Tu ruginya kita dah. Sebab tu Nabi kena pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kerana nak dapatkan siasah tu. Ya, untuk mentadbir. Sebab tu antara tujuan hidup manusia. Mentadbir dengan peraturan Tuhan. Tu baru betul. Ada. Sesungguhnya bukankah perjuangan tidak kerana Islam itu hanyalah satu waham, keraguan yang tidak ada hakikat ataupun realiti, malah tidak ada sebarang matlamat yang tepat. Sesungguhnya peristiwa kemenangan yang agung itu mengandungi banyak dalil serta hukum yang harus anda perhatikan. Berpeganglah anda dengannya. Kami sebutkan sekadar yang boleh mengenainya seperti berikut. Pertama, apa yang berkaitan dengan perjanjian damai sementara Hudaibiyah dan yang membatalkan perjanjian itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak agak ni. Jadi ada kena panjang, kita berhenti dulu. Ada. Kita sambung bulan depan. Ada. Jadi kita baca tajuk tadi pun dah terkejut dah. Sambung pula ustaz. Ada. Okey, berhentilah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an yustajab. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.